Tak kisah mana-mana, kumpulan A ke, kumpulan B ke. So, untuk permulaan, sebagai permulaan, so apa sikit, saya harap semua orang nampak lah. Okey, yang pertama, setiap seorang ni mesti ada tajuk. Tajuk tu bukan satu kumpulan satu, ya betul. Tapi sekarang ni saya nak tengok kamu punya pelibatan untuk peringkat awal lah. Okey, untuk peringkat awal ni setiap seorang kena bagi tajuk untuk projek, dan tajuk untuk projek dan tujuan projek ni tak apa. Nanti saya akan go through projek-projek yang lepas-lepas. Okey, yang pertama Syazlin Syahiza lah, ataupun saya panggil apa ni, Syazlin pun okey ada ke Syazlin ni? Saya tak perasan tadi. Ada. Okey. Okey, so Syazlin, awak punya tajuk untuk projek dan juga untuk kamu punya tajuk projek tu, apa tujuan awak buat projek ni. Okey, semua sekali lah benda yang sama. Putri, Natasha, Nur Ain. Okey, setiap seorang akan buat satu. Nanti bila pada minggu yang ke berapa, okey, project selection minggu yang ketiga ataupun minggu yang keempat lah. Okey, nanti kita akan tengok projek siapa yang nampak lebih bermakna. Bermakna ni maksud dia boleh diterima lah, logik. Okey, lepas tu dia ada punya hujah-hujah dia yang baik. Okey, kumpulan B pun sama. Kita ada apa nama ni, Nur Ain Fatihah. Okey, pun tajuk projek ni lain-lain lah. Okey, kalau boleh tajuk yang berbeza lah. Okey, Nur Ain dan juga Nur Ain ada dua Nur Ain kumpulan A, Nur Ain. Okey, dan Ahmad Rafiq jugalah. Okey, alright. Sebab apa saya buat macam ni? Okey, sebab setiap orang ni, di antara kamu ni, saya buka webcam lah. Saya sekejap. Harap nampak kot. Okey, dia controller. Tak apalah, saya ingat awak nampak lah saya. Okey, saya harap setiap orang ni, bukan harap lah, saya tengok pada setiap orang, biasanya dia akan ada minat-minat yang berbeza lah. Dari segi kejutaan. Okey, dalam civil engineering, tajuk apa yang awak minat. Okey, mungkin Syazlin minat, Nur Syazlin minat jalan raya. Okey, Nur Ain Fatihah minat tanah. Lepas tu Putri Natasha mungkin minat dari segi environment. Okey, Nur Ain minat structure. Lepas tu Nur Ain ni mungkin dia minat tools. Okey, peralatan-peralatan. Tapi yang penting mestilah dalam skop civil engineering project. Dan kalau boleh Ahmad Rafiq pun samalah. Mungkin Ahmad Rafiq ni dia minat hidrologi ataupun hidrolik ataupun apa lagi alam sekitar, sebagai contoh. Okey, so untuk penerangan yang telah diberikan oleh Dr. Sunita pada Jumaat lepas, saya pun dah tengok balik lah video tu sebab saya tak sempat nak masuk. Saya tengok balik, doktor ada bagi tahu untuk keperluan bagi tajuk projek, tujuan projek ni mestilah ada Industrial Revolution 4.0. Okey, di mana setiap bagi saya lah, setiap 10 tahun ni biasanya teknologi berubah. Okey, tahun 2000 sehingga tahun 2010 kebanyakannya tidak melibatkan penggunaan peralatan elektronik lah. Okey, ada peralatan elektrik tu ada, tapi untuk elektronik tu tak ada. Okey, dan untuk 2010 sehingga 2018, 2019 telah ada peningkatan penggunaan peralatan elektronik lah. Okey, peralatan elektronik. Nanti saya akan tunjukkan contoh-contoh slide yang telah dibuat oleh pelajar-pelajar saya pada semester yang lepas-lepas. Okey, agak kesian lah sebabnya 3-4 semester lepas tu terpaksa buat secara online. Okey,
Kalau sebelum buat secara online tu pun saya ada buat recording macam ni. Untuk mengetahui semua apa yang saya bagi tahu dalam Google Meet ni, saya lupa tekan recording awal-awal tadi, akan dirakam dan akan saya share dengan kamu untuk kamu tengok balik apa yang saya dah bincang kat sini. Okay, alright. Untuk tahun 2018, 2019, era tahun 2020 ke atas lah. Okay, untuk projek akademik bagi civil engineering, bagi subjek-subjek lain, bagi jabatan-jabatan lain pun kebanyakannya telah melibatkan penggunaan web. Okey, penggunaan web, penggunaan aplikasi dan juga penggunaan aplikasi yang disebutkan tadi tu boleh kita gunakan handphone kita, okey, sebagai perantara di antara projek yang kita buat dengan apa yang kita boleh kontrol dengan peralatan pada apps yang dibuat. Okey, zaman Internet of Things, okey, IoT, Internet of Things, maksudnya kita boleh buat persediaan dari segi macam kamu kena belajar untuk buat apps, untuk buat coding lah bagi projek-projek yang melibatkan Arduino. Okey, untuk Arduino ni sebenarnya kamu kena belajar sendiri, start daripada kosong. Okay, nak buat projek tapi kena belajar something else. Untuk kamu nak buat pengawalan peralatan, okay, nak buat pembacaan, nak collect data daripada tajuk kamu tu lah. Okay, nak tak nak zaman sekarang ni memang kena buat apps dan kena belajar coding. Okay, iaitu saya biarkan dululah kat tepi sebabnya pemilihan tajuk. Okey, untuk pemilihan tajuk ya, so saya harap kamu semua dapat dah ni. Cik, bukankah ada banyak ke benda nak kena buat ni? Tajuk projek, tujuan projek, skop projek, penyataan masalah. Kenapa awak nak buat tajuk ni? Okey, yang tu kemudian. Okey, minggu depan, minggu ketiga, minggu keempat dan seterusnya. Okey, saya harap awak faham lah semua ni. Okey, saya akan tunjukkan pula kita punya takwim. Okey, untuk takwim saya kena besarkanlah sikit. Okey, right. Stop presenting. Window. Bukan. Okey. Alright. Okey. Okey. Untuk projek ya, saya nak awak tengok kepada ini takwim saya lah. Okey, kamu semua dah dapat takwim? Ain? Natasha? Belum dapat lagi? Belum. Okey, tak apa. Tapi untuk permulaan, takwim, file untuk buat buku log dah dapat dah? Buku Dah. log. Okey, buku log. Dalam buku log tu macam awak punya diary lah untuk buat projek. So bermula daripada hari ini, minggu pertama, actually kamu dah buat dah aktiviti untuk projek ni. Yang pertama daripada penerangan apa yang Dr. Sunita terangkan pada minggu lepas. Untuk permulaan, buku log tu tak ada pula kat tangan saya. Okey, kamu boleh buat secara online. Secara online ni maksudnya kamu type lah. Okey. Tapi dengan saya tak galakkan kamu type sebab saya nak kamu tulis dengan tangan. Okey. Sebab tulis dengan tangan ni dia punya feel, curahan idea dia tu agak berbeza lah kalau kita type ni. Type ni kita macam limited to apa yang kita boleh terangkan. Tapi kalau dengan pen, dengan kertas, kita boleh sketching, kita boleh tu lebih free lah. Kita nak tulis, kita nak laporkan, kita nak catatkan apa yang berlaku semasa projek, semasa kelas projek ni. Okey, untuk minggu yang pertama okey. So minggu lepas tu maksudnya kamu punya
registration dan juga kamu punya penerangan lah oleh Dr. Sunita. So dalam buku log tu saya harap awak dapat print. Okay, print. Minggu ni awak tak boleh keluar lagi lah. Saya ingat saya minggu depan kot baru boleh. Okay, so minggu depan tu awak keluar ke Taman Cepaka ke mana-mana ke, awak print. Lepas tu tulis tangan. Okay, tulis tangan. Dan kalau boleh catatkan butiran apa yang Dr. Sunita terangkan. Okay, untuk minggu pertama ni kita tengok pada research topik. Okay, topik kajian. Okay, so topik kajian ni macam apa yang dimaksudkan dengan kajian, jenis-jenis kajian, ciri-ciri kajian, okay, asas-asas untuk kamu buat kajian. Okay, untuk subjek FYP 1 ni, dia tidak ada kuis. Okay, dia tidak ada tugasan. Tugasannya yang kita dan kamu akan go through lah bersama-sama. Dia tidak ada test. Okay, adalah presentation tu. Tapi kemudian lah tu yang tu saya cerita. So untuk projek ni, kalau daripada tajuk yang ketiga-tiga kamu, sebab saya ni saya tengok ada satu kumpulan tu memang 3 orang je. In fact semua kumpulan pun memang ada 3 orang je lah, dia tak ada 4 orang. Sebab dulu yes ada 4, ada 3, campur-campur lah. Tapi sekarang ni kebanyakannya saya tengok ada 3. Okay, semasa lepas yes, satu kumpulan tu 4 orang, memang ramai lah. Okay, jenis-jenis kajian tu nanti, yang ini saya ingat Dr. Sunita telah terangkan dengan jayanya, sebab saya pun dah ada tengok dia punya rakaman. Rakaman tu kalau awak tengok, awak download, lepas tu awak tengok, download dulu lah. Sebab kalau awak rasa susah untuk dapatkan apa yang kamu punya penyelia kursus penyelaras kursus Dr. Sunita terangkan, kamu boleh ulang balik lah dia punya video tu. Okay, alright. Untuk research topik yang ini telah diterangkan oleh Dr. Sunita. Okay, saya harap untuk minggu-minggu yang akan datang, dalam masa yang sama saya juga menerangkan apa yang ada dalam research topik ni. Okay, biasanya 2 jam lah. Okay, 2 jam. Okay, untuk week 2, iaitu minggu depan lah. Okay, minggu depan. Tapi saya dah bagi awal-awal tadi file untuk kamu isi tajuk yang berkaitan dan juga tujuan dia. Okay, lepas tu akan ada step-step yang seterusnya. Okay, project selection and planning. Okay, perancangan kamu. So perancangan kamu ni mengikut apa yang kamu faham dan apa yang kamu minat. Okay, mencadangkan tajuk yang sesuai untuk projek dari segi kategori-kategori yang berikut lah. Okay, amalan-amalan yang sepatutnya dilakukan, cara kerja, SOP yang baik, dan cara untuk memudahkan cara kerja bila berada di lapangan, bila berada dalam bengkel, bila berada dalam lab. Okay, biasanya praktis lah. Dia keyword dia praktis. Praktis ni amalan lah. Okay, ataupun prosedur-prosedur. Okay, yang kedua mungkin dari segi produk. Okay, awak nak hasilkan satu produk yang boleh menolong orang lain. Yang pertama, yang boleh mengurangkan masa orang lain ataupun mesin tersebut, supaya dalam tempoh 1 jam mesin tersebut boleh menghasilkan item yang lebih banyak. Okay, kalau dulu sejam, alat tu mungkin boleh menghasilkan 4 produk. Okay, 4 bilangan dia 4, kuantiti dia 4. Tapi bila selepas awak buat satu reka bentuk, satu bahan yang boleh memudahkan orang lain, okay, produksi untuk pengeluaran untuk alat tersebut, penggunaan untuk alat tersebut, dia boleh menjimatkan masa. Mungkin dalam tempoh 1 jam, daripada 4 barang menjadi 8 barang. Sekali ganda dia punya pengeluaran itu. Okay, itu yang pertama lah, contoh yang saya bagi. Okay, contoh yang kedua, dia boleh mengurangkan penggunaan bahan. Okay, sepatutnya kita memakai satu bahan A sebanyak 1 kilo.
Okey, tetapi selepas kamu buat projek dan juga untuk pengurangan bahan, sebab bahan tu mungkin mahal lah ataupun sukar untuk didapati. Jadi bila awak buat projek, awak buat cara kerja yang boleh mengurangkan penggunaan barang, boleh menggunakan penggunaan bahan dan juga boleh menjimatkan masa penggunaan bahan, seperti cara kita membancuh simen, cara kita buat kerja dengan memerangkap sampah yang lebih banyak ataupun dalam tempoh yang singkat juga dapat mengurangkan kerugian. Okey, sepatutnya kalau bangunan tu terbakar, contohlah, okey, ataupun penggunaan tayar pada wheelbarrow, kereta sorong tu sepatutnya mungkin dalam tempoh 3 tahun, 4 tahun. Tetapi bila awak buat projek awak, kita boleh mengurangkan kesan kerosakan, kesan wear and tear kepada barang. Contoh dia seperti penggunaan pengesan kebakaran, yang mana kalau secara konvensionalnya, kalau ada dalam bangunan, jika berlaku kebakaran, akan ada sensor ataupun pengesan yang boleh mengesan kebakaran. Okey, sensor. Tetapi dengan adanya peralatan yang kamu gunakan, dia boleh menambahkan awareness, okey, kesedaran bahawa kebakaran telah berlaku. Sebagai contoh, sensor tersebut telah mengesan kebakaran, okey, dan sensor tersebut boleh hantar SMS kepada handphone kamu, okey, untuk memberitahu, okey, bangunan ini terbakar. Dan dalam masa yang sama juga, sensor tersebut mungkin boleh menghantar isyarat kepada balai bomba yang berdekatan, balai polis yang berdekatan. Tujuan dia adalah untuk mengurangkan kerugian. Okey, tu salah satu contoh lah bagaimana kita nak menambah baik kualiti dari segi civil engineering. Okey, yang pertama, kita nak tengok pada produk tu ataupun reka bentuk tu adalah yang memudahkan pekerja. Okey. Yang kedua, boleh mengurangkan masa supaya ataupun meningkatkan penghasilan aktiviti ataupun produk. Yang ketiga, boleh mengurangkan kerugian. Okey. Memudahkan, mengurangkan kerugian, okey, menambahkan kualiti pengeluaran, dan juga yang dalam masa yang sama, ketiga-tiga ni juga boleh menjimatkan kos. Okey, itu adalah contoh untuk projek lah. Okey, saya bagi tahu dulu secara umum, sebabnya nanti saya akan tengok, saya ada beberapa contoh kat sini. Tak silap saya ada 5 lah contoh file PowerPoint ni, nanti saya akan tunjukkan. Okay, so untuk project selection, awak tengok kepada topik yang awak minat. Sebagai contoh, structure, apa yang awak minat. Okay, jalan raya, apa yang awak minat. Okay, mungkin jalan raya ada, bagaimana awak nak bagi tahu pada pihak berkuasa tempatan bahawa jalan tersebut selalu berlaku kerosakan jalan ada berlubang, kalau hujan sikit jalan boleh pecah, ataupun awak rasa lampu kat traffic light di tempat kediaman awak tu kurang sesuai. Okey, awak boleh propose, tapi kena ada dia punya step-step dia lah. Okey. And then yang ketiga, kat sini lah, okey. Selection of concept, okey, prinsip-prinsip ataupun kaedah-kaedah yang sesuai untuk awak buat projek. So yang ini ni, tiga-tiga ni dia datang bersama. Okey. So untuk datang bersama dengan tiga-tiga ni, nanti saya akan tunjukkan contoh. Okey, belum masuk lagi pada minggu yang keempat, iaitu project proposal. Okey, saya nak try yang ini, project selection and planning, dengan menunjukkan ada berapa file. Okey, saya akan tunjukkan satu dululah, iaitu okey, jap. Saya akan tunjukkan yang ini dulu. Okey, ini daripada pelajar yang lepas lah. Oh, jap, saya lupa share. Stop present balik, window. Okey, saya harap awak nampak lah.
Okey. Right. Okey. Contamination water sensor. Okey, alat untuk mengesan pencemaran air. Okey, so kita tengok kepada dia punya tajuk. Okey. Tajuk dia adalah untuk mengesan pencemaran air. Sebab apa? Sebab kita tak nak berlaku pencemaran air, dan juga pencemaran air ni bila kita boleh bagi tahu secara datanya, okey, pH dia berapa, turbidity dia berapa, okey, total suspended solids untuk air. Ada baru masuk. Siapa baru masuk? Okey, berapa, so parameter-parameter untuk air tu kita boleh nyatakan secara magnitude dan juga ada unit. Okey. Alright. So untuk projek ni saya ada buat buka 5 lah PowerPoint kat sini. Okey. Tujuan dia untuk membangunkan satu alat yang kosnya rendah. Okey. Dengan tujuan untuk memantau pencemaran air, okey, dan memberitahu kepada pengguna melalui handphone. GSM ni maksud dia melalui handphone lah. Okey, Global System for Mobile Communication. Okey, nak tak nak kalau projek yang macam ni dia mesti akan pakai modul Arduino tu, yang dia punya add-on dia tu untuk kita pakai SIM card. Okey. So projek yang ini juga tujuan dia, ini objektif lah. Okey, tujuan projek dia. Okey, yang kedua untuk mengenal pasti water problems in consumer for monitoring in real time. Okey, in real time ni adalah keyword dia. Monitoring in real time. Biasanya kalau alat tu, kalau kita celup, dia punya probe dia tu masuk ke dalam air, dan alat tersebut memberikan bacaan. Kita nak bacaan dia tu segera. Okey, kita nak bacaan dia tu tidak lewat daripada 5 minit, tidak lewat daripada 10 minit. Sebab kalau macam tu nanti kalau ada orang buat projek untuk sistem pengesan banjir, bacaan dia dapat 1 jam lewat. Itu jam ada data pun tak gunalah, sebab dia tidak memberitahu kepada pengguna bahawa data tersebut sebenarnya boleh dilakukan secara real time. Okey, secara masa sebenar. Kalau sekarang pukul 3.30, maksudnya data yang kamu dapat pada handphone kamu tu 3.30. Tapi data 3.30 pada alat, dia sampai kat kita pukul 4.30, 1 jam lewat. Itu jam air banjir sudah naik. Macam ni, itu jam masa tu, itu jam tu bahasa pasar lah. Okey, masalah air yang mengganggu pengguna ni, okey, merungsingkan pengguna ni telah berlalu. Air dah kotor, baru nak sampai maklumat. Tak gunalah. Okey, kalau boleh kita nak macam real time tu boleh memberikan gambaran apa yang kita boleh buat dan memberikan amaran awal kepada kita. Okey, sebagai contoh kon yang terapung. Buoy tu yang macam untuk kapal punya pengesan air, aras air lah, aras air laut. Kalau berlaku tsunami, maksudnya selang beberapa kilometer daripada pantai, buoy tu dia telah mengesan perubahan pada ketinggian ketinggian aras air laut, sentiasa berubah. Itu ombak, tapi sekarang ni bila dia terlampau tinggi, maksudnya adanya urutan ataupun beberapa siri gelombang ombak yang lebih tinggi daripada yang biasa. So itu adalah untuk amaran kepada pengguna pantai lah. Okey, biasanya untuk pantai ni, biasanya siapa yang buat untuk projek tu, dia nak amaran awal tu datang dengan real time supaya dapat menyelamatkan pengunjung-pengunjung pantai daripada musibah, daripada ombak tu ataupun tsunami tu. Itu maksudnya real time. Okey. Ni untuk objektif projek ni lah. Tapi yang saya bagi tahu tadi tu kalau boleh biar dia sesuai lah dengan pemahaman kamu.
Okey, dan yang ketiga, bila buat alat ni kita boleh compare cost. Sebenarnya dah ada alat kat luar. Okey, kat luar sana, kat pasaran sana ada. Okey, ada alat A, ada alat brand B, ada alat brand C. So untuk ketiga-tiga brand ni, jenama ni, awak buat pula awak punya alat daripada tiga-tiga barang jenama tadi, brand D. Okey. So brand A harga mahal tapi senang nak guna. Brand B harga dia murah tetapi selalu rosak. Brand C okey, harga tengah-tengah. Okey. Bolehlah sikit tahan lama, harga pun berpatutan. Tapi nak kena sentiasa pakai secara manual. Okey, awak pula buat satu prototype lah, kita sebut sebagai okey, awak nak buat satu alat. Alat ni dia lebih murah daripada A. Okey. Tahan lasak, tahan lama sikit lah. Okay, penggunaan dia daripada B dan lebih terkenal, lebih nampak menyelerakan, lebih nampak lebih bagus design dia, nampak lebih macam ni alat ni, dia kecil, dia padat daripada alat yang C. C ni besar, lambat nak guna. Okay, so awak boleh buat comparison dari segi cost, okay, dari segi cara kerja untuk peralatan tersebut, supaya apa yang projek awak buat ni, tajuk apa yang awak buat ni adalah yang boleh diterima. Maksudnya diterima secara teori lah. Mungkin alat tu belum ada sebab awak tengah reka bentuk dia, awak tengah belajar dia punya coding. Okay, alright, sentiasa ada inovasi baru. Okay, inilah adalah contoh untuk projek yang melibatkan pengesan pencemaran air. Okay, untuk contoh yang lain, saya close lah yang ni ya. Okay, saya close. Lepas tu saya nak tunjukkan untuk projek ini. Okey, ni student ni dia bagus lah. Okey. Bagus dari segi konten dia. Okey, saya harap awak nampak saya dah present lah. Belum keluar kah? Mana pergi? Okey. OKU pakai sensor. Mana ni? Okey. Check. Tapi saya tunjuk 3 je lah. 3,5 dah ni. Okey. Yang ini. Okey. Saya besarkan lah sikit. Ya. Okey. Tajuk awak tu tajuk projek ataupun produk yang awak nak buat tu kalau boleh biarlah dia melibatkan civil engineering. Macam tadi, okey, alat pengesan pencemaran air. Okey, tu pun betul. Okey, boleh. Dan tujuan dia untuk civil engineering ni ada kejutaan bekalan air yang awak belajar sekarang lah, iaitu DCC alamak lupa kod dia, 40152. Kod berubah-ubah. Okey, setiap 4 tahun berubah kod dia. Dulu 607, 5051, 5052, 50112. Itulah dia punya perubahan. Okey, untuk tajuk ni, OKU pakai sensor ni, dia melibatkan civil engineering. Ya, betul. Sebabnya dia melibatkan bagaimana kita nak memudahkan, bagaimana kita nak menyenangkan pengguna-pengguna yang menggunakan parking. Senang saya sebut parking. Okey, ayat mudah dia macam itulah. Okey, OKU ni maksudnya orang kelainan upaya lah. Okey, pengesan untuk menyenangkan, memudahkan untuk orang yang OKU. Okey, alright, tajuk dia yang penting. Okey, ini yang utama. Tajuk dia pendek. Macam tadi pun sama. Contamination water sensor. Ini OKU pakai sensor. Tajuk lain pun sama jugalah, banyak pakai. Kata ujung dia banyak ada sensor. Nak tak nak memang zaman Internet of Things sekarang ni, handphone, tablet, webs, apps, itu adalah mainan utama mana-mana disiplin. Mechanical ke, electrical ke, IT ke, tambahlah lagi. Okey, jawatan perdagangan ke, dia akan menggunakan banyak apps, banyak webs dan juga sensor. Okey, alright.
contoh pelajar lah, okey. Campur-campur. Okey, yang perempuan pun boleh belajar untuk buat coding, yang lelaki pun sama. Tak apa, semua tu nanti saya akan terangkan. Apa benda ni? Oh bukan. Okey. Contoh untuk ni. Okey, ni tajuk dia. Ni objektif dia. Okey, objektif dia. Tak kisahlah nanti kalau nak buat tajuk dan juga tujuan dia. Kalau boleh macam yang saya bagi tahu tadi lah. Yang pertama mesti memudahkan pengguna. Okey, mesti menyenangkan orang dari segi skop kejutaan lah. Okey, yang kedua boleh mengurangkan penggunaan bahan. Boleh mengurangkan penggunaan masa. Okey, dengan cara menjimatkan masa dan meningkatkan produktiviti. Ataupun supaya kerja yang dilakukan tu dapat disiapkan dengan masa yang singkat. Okey, tapi kualiti kerja sama. Okey, dan yang ketiga seboleh-bolehnya ada jugalah benefit-benefit yang lain mungkin yang saya akan terangkan nanti, tapi saya bagi tahu yang simple-simple je, iaitu untuk mengurangkan penggunaan bahan supaya kos untuk running program, kos untuk buat produk dapat dikurangkan. Okey, bukan sahaja dari segi duit tetapi juga dari segi masa, dari segi penggunaan bahan. Okey, so untuk tajuk ni, to develop easy parking for OKU, senang, memang senang. Untuk memudahkan parking untuk orang kelainan upaya, okey, untuk disabled people lah. Okey, dengan cara mungkin akan pakai kad, mungkin akan pakai biasanya pakai kad lah, kad yang ada macam touch and go tu, kita panggil dia sebagai RFID. Okey, yang kedua, to create a collaborative attitude between group members to complete. Ini bukan ni. Ini biasanya untuk melibatkan kesenangan. Orang yang OKU ni, bila dia pakai sistem tu memudahkan dia, okey, untuk mendapat parking. Sistem itu menyenangkan dia untuk mendapat parking. Okey, walaupun ada sistem, kita nak sistem tu, kaedah tu, penggunaan kad ataupun kaedah-kaedah lain yang fikirkan boleh dibuat supaya dia tidak menyusahkan pengguna. Okey, kita buat projek untuk memudahkan pengguna, mengurangkan penggunaan bahan. Tetapi bila kita buat projek, produk dia tidak memudahkan pengguna, tidak menjimatkan penggunaan bahan, projek tu tak jadilah. Okey, tak jadi. Kalau boleh mesti jadi. 1, 2, 3 ni nanti kita tengok pada projek yang berikutnya. Okey, to evaluate the project. Okey, sama ada projek ni boleh meningkatkan kecekapan ataupun boleh kita panggil dia sebagai perbandingan untuk sistem yang lain. Mungkin sistem yang lain dia menggunakan pagar, menggunakan palang. Okey, tapi sistem yang digunakan oleh mereka ni dia pakai lampu, siren. Okey, dan juga pada handphone. So kalau pakai handphone, berdaftar dengan contoh dia Jabatan Kebajikan Masyarakat lah. Okey, kalau dia pakai QR code dia, scan pada tempat parking tu, okey, yes, ini orang ada daftar sebagai OKU, dia boleh guna. Tapi kalau ada orang lain, contoh dia lah, install apps tu tapi dia tak berdaftar dengan badan yang sah lah, iaitu macam JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Bila di scan, scanner tu beritahu merah, tak boleh guna sebab ini orang bukan OKU. Okey, benda tu kena berkait rapat dengan memudahkan cara. Yang kedua, dapat pengesahan daripada alat. So alat ni mungkin ataupun QR code ni ataupun barcode ni ataupun RFID ni, macam-macam lah cara. Okey, ada kad tu ada magnetic tape yang spesifik supaya boleh berhubung dengan pihak yang contoh dia kalau macam kita nak parking dekat mall, kita nak parking kat stadium, kita nak parking dekat tempat letak kereta pihak berkuasa tempatan. Okey, parking spot kalau untuk orang AKU mungkin free. Okey, sebagai contoh lah. Tapi
nak kena ikut dia punya petak. Tapi sekarang ni mana-mana OKU pun boleh masuk, cumanya pada stiker dekat cermin kereta tu ada stiker yang kalau penguatkuasa tu dia scan, oh ini orang OKU, okey mungkin tak perlu bayar. Okey, tu tajuk dia ni lah. Tajuk dia ialah OKU parking sensor. Kita buat tajuk ni, kita buat projek ni dengan tajuk ini, dengan tajuk yang tadi supaya dia memudahkan orang. Ingat, ini adalah disiplin untuk kejuruteraan awam. Okey, dari segi kesejahteraan lah masyarakat. Okey, lepas tu memudahkan pekerja. Okey, selama sekarang ni tak logik lah kalau umur 18 tahun ke atas tak ada handphone. Okey, persentage kecil sahaja yang mungkin tak ada handphone, tak ada apps, tak ada smartphone lah. Dan sekarang pun budak-budak sekolah pun dah ada handphone masing-masing, walaupun berkongsi, tapi penggunaan untuk smartphone ni tidak lagi asing. Okey, seperti tahun 2000 tak ada lagi handphone baru nak ada. 2010 baru nak ada smartphone, tapi apps yang pelik-pelik ni pun belum ada. Tapi sekarang zaman sekarang ni memang kena mengikut trend semasa lah, setiap 10 tahun. Okey, so untuk dekad yang akan datang ni, penggunaan IoT, penggunaan Internet of Things, penggunaan Arduino untuk projek, penggunaan webs, penggunaan apps adalah menjadi kebiasaan. Okey, alright. So saya stop lah yang ini untuk OKU parking sensor ni. Don't save. Alright. Satu lagi. Lepas ni turn korang pula bercakap. Okey. Tajuk ni boleh, tapi sudah tidak sesuai, saya potong lah. Okey. Template saya. Okey, last tajuk, fire detector. Tadi 7 dengan 6. Okey, tak semestinya semua adil lah. Bukan tak semua adil. Pakai satu, contoh dia macam Natasha, dia kongsi dengan siapa, mungkin semilik ke, pakailah satu, tak payah pakai banyak. Okey, contoh dia Rafiq paksalah seorang dia je. Okey, Nur Ain ataupun Nur Ain Fatihah, pakai satu, tapi ada 2 orang muka nanti. Okey, tak apa. Lepas ni. Cepat, 3.45 lah. Alright. Fire detector. Okey, saya besarkanlah sikit supaya korang nampak lah. Macam mana. Okey, kecil. Okey, silap lah. Korang nak tengok juga ni. Okey, fire detector ataupun fire sensor, mana-mana pun boleh. Tajuk dia pendek je lah. Okey, tajuk dia pendek. Okey, lepas tu kita tengok kepada objektif. Okey, kenapa saya tak pergi pada introduction, problem statement, belum lagi. Okey, buat projek dan tujuan dia, itu yang utama. Saya nak kamu brainstorm lah nanti dalam jam yang kedua. Okey, kita nak ngabihkan sebelum pukul 4 lah. Okey, lagi awal lagi bagus. Okey, tajuk tadi fire detector, saya rasa semua orang boleh faham lah. Untuk mengesan kebakaran. Saya rasa dah cerita ni tadi. Okey, mereka bentuk satu sistem penggera untuk penduduk supaya dapat memberitahu kepada forces bomba yang berdekatan, okey, dengan tujuan untuk mempercepatkan pemadaman kebakaran. Okey. Untuk yang kedua ni, sebenarnya untuk evaluate ni boleh kita tengok kepada tujuan asal untuk buat projek ni, iaitu kalau alat ni berfungsi dengan baik, maksudnya dia telah menjimatkan beberapa step. Yang pertama, kamu dapat tahu kebakaran daripada apps kamu, okey, daripada handphone. Saya rasa barang ni pun ada lagi bawah meja ni, okey. Pakai Arduino lah, okey. Yang kedua, memberitahu kepada balai bomba yang berdekatan supaya kamu dapat menjimatkan penggunaan masa untuk call, untuk buat panggilan kepada balai bomba. Okey, yang ketiga, bila dapat
amaran awal, maksudnya kamu dapat penduduk di rumah tu ataupun penghuni rumah ataupun peralatan yang lain berada dalam keadaan yang selamat. Contoh dia, jika berlaku kebakaran, sistem tersebut akan shut off kamu punya bekalan elektrik. Okey, berlaku kebakaran, bekalan elektrik masih lagi ada, tu membahayalah. Okey, yang kedua, memberikan amaran awal supaya kamu dapat menggunakan masa amaran tersebut untuk menyelamatkan diri. Okey, menyelamatkan dokumen-dokumen yang penting. Itu adalah untuk kebaikan kepada penghuni rumah tersebut. Okey, ada benda tu lah. Okey, ada sistem alam tu. Okey, yang ketiga, mungkin dapat mengurangkan kerugian. Kebakaran dah berlaku. Okey, tak boleh buat apalah. Tak boleh nak selamatkan lah. Tetapi kesan kebakaran boleh diminimumkan. Okey, dengan cara bekalan elektrik terputus, memberikan masa amaran awal kepada kamu untuk membuat kerja-kerja penyelamatan dan juga oleh kerja-kerja penyelamatan daripada pihak bomba. Okey, dan untuk testing ni kamu kena buat memang testing betul lah, bukan pada rumah lah, tapi pada sensor tersebut. Okey, kamu bakar daun, bakar kertas, halakan pada sensor tu detect ke tidak. Okey, itu bakar. Sekarang ni bila kamu bakar kertas, dia ada tunjuklah dalam video yang lepas, bakar kertas, kertas tersebut hanya mengeluarkan asap. Adakah ini berbahaya? Okey, berbahayalah. Sebabnya kebakaran awal biasanya kita akan tengok daripada kepulan-kepulan asap yang keluar daripada tempat terbakar tu. Okey, contohnya mungkin dapur, mungkin daripada bilik, mungkin daripada tempat yang kita tak sangka lah. Okey, so bila berlaku kebakaran, kita nak tahu bagaimana sensor tersebut berfungsi dengan baik. Okey, so untuk pengesan, untuk detektor tu tadi, sebenarnya di luar sana, di market dekat dalam Shopee mungkin ada lah, dalam Lazada mungkin ada lah, sudah ada syarikat-syarikat yang buat projek ni. Tetapi untuk projek awak, bagaimana awak nak bezakan di antara produk awak dengan produk yang ada di luar sana? Mungkin lebih murah, projek ni memang nampak jadi ke tak jadi, tak apa. Yang penting kita buat dulu supaya awak boleh capai, achieve produk yang awak buat tu sebenarnya fungsi dia sama dengan yang luar. Tapi yang luar ni mungkin dia berbeza sikit lah. Dia lebih baik, dia punya kotak sarung lebih baik, dia punya sensor lebih baik, dia punya GSM warning application dia lebih baik. Tapi kalau awak dapat buat, boleh ikut, boleh tiru, boleh copy sikit-sikit apa yang mereka ada, itu pun sudah cukup bagus lah. Okay, so untuk objektif, tujuan, kenapa awak buat projek ni, awak kena buat jugalah 3. Kenapa 3 bukan 4? Biasanya 4 lah. Okay, sebab yang keempat ni, ke semua projek, mana slipper tadi? Ke semua projek dia mesti akan ada cost comparison. So cost comparison, cost ni maksudnya belanja lah. Okay, budget dari segi masa, budget dari segi harga barang, dan juga budget dari segi penjimatan, step 1, step 2, step 3. Kalau alat A yang ada di luar sana mungkin ada 5 step, tapi alat kamu tu ada 7 step, lebih pula, tapi harga dia lebih murah, mungkin 10 kali ganda lebih murah. So yang itu pun kita kira sebagai perbandingan juga. Okay, the testing on the project will be carried out. So testing on the project ni pun untuk objektif yang ketiga, untuk tujuan kamu projek yang ketiga, untuk menunjukkan produk kamu ni boleh tak menyaingi produk yang ada di luar sana, boleh tak dibuat perbandingan dengan produk yang ada di luar sana. Tak kisahlah macam yang saya sebutkan tadi, ada projek 1 yang saya tunjuk tadi, projek 2 ataupun projek yang ini, projek yang ketiga. Okey, 2 saja, iaitu tajuk dan juga tujuan projek. Tak apa, kita buat dulu dalam bahasa Melayu, sebab bahasa orang putih ni awak nak kena biasa-biasakan dulu. Nanti saya akan minggu ke-6, minggu ke-7 kita buat bahasa Inggeris. Sebelum awak present lah. So presentation tu saya dah tengok jadual dia, tapi saya lupa, mungkin dalam minggu ke-8 ke minggu ke-9. Selepas raya lah. Alright, itu sahaja daripada saya. Semua orang buka kamera.
Ada apa-apa nak ditanya ke? Okay. Rafiq? Oh, Rafiq. Rafiq ada ke? Rafiq? Rafiq ni kalau tak ada ni, saya kira attendant kosong lah. Nur Ain? Nur Ain Fatihah, ada ke? Ada, Cik. Okay, Syazlin Syahiza. Okay, sambil-sambil tu lah, awak boleh tengok file Word. Allah, orang tidur ke? Ya Allah. Kamu semua duduk asrama kan? Ya. Ada petang Jumaat nak tidur. Kita ada kelas lah. Kelas pukul 3. Wah, benda ni. Kelas pukul 3 sampai pukul 5. Tapi saya tak ambil lah direct 2 jam. Saya cuma ambil sejam. Tak sampai sejam je lah. Okay, sebab untuk projek ni biasanya hasil perahan dan keringat daripada aktiviti minda kamu. Okay, kamu kena fikirlah. Kumpulan A masing-masing ada tajuk dia, kumpulan B masing-masing ada tajuk dia. Ataupun 6 daripada tak cukup seorang. Siapa lagi seorang ya? Seorang lagi internet dia problem tuan. Oh, tak apa, panggil dia masuk bilik awak, duduk bersama. Tak ada tuan. Kita tengok kuarantin. Oh, ya ke? Okey, tak apa. Kuarantin. Okey, tak apalah. So untuk kerja kamu sekarang, jam yang kedua nanti, iaitu pukul 4, awak bincanglah dengan kawan-kawan awak ataupun awak bakat ke. Tapi next week awak kena tunjukkan kepada saya, ataupun awak nak buat file PowerPoint terus pun boleh, tak apa. Tajuk, tujuan projek. Tajuk projek apa dia? Okey, contoh dia, alat untuk ataupun aplikasi untuk melaporkan kerosakan jalan kepada pihak berkuasa tempatan, MBI ke, ataupun kepada JKR ke, ataupun kepada ketua kampung pun. Tak apalah, tapi pihak berkuasa tempatan lah kat situ. Okey, untuk melaporkan kerosakan lampu jalan, untuk melaporkan bekalan elektrik terputus kat TMB ke, ataupun untuk melaporkan kebocoran, kecurian air kepada penyedia bekalan air negeri seperti kat Perak ni LAP lah. Okey, awak buat apps tu untuk melaporkan sesuatu ataupun membuat aduan kepada pengendali utility yang saya sebutkan tadi. Okey, contoh dia macam Celcom ke, Unify ke, Maxis ke, Digi ke, akan ada satu app untuk awak buat report. Contoh dia daripada SKMM. Ada benda tu, cumanya kita tak perasan lah. Okey, awak boleh tengok. Okey, itu dari segi aplikasi. Ataupun mungkin Natasha nak buat satu projek untuk memudahkan pengiraan, penggunaan barang. Yang itu dari segi software lah. Okay? Ataupun untuk memudahkan kita nak key in maklumat dalam BQ, Bill of Quantity. Saya rasa mungkin itu awak dah belajar kot dalam semester lepas. Okay, saya rasa itu sahaja daripada saya. So untuk awak ya, ingat tajuk projek seboleh-bolehnya yang pertama awak nak menyelesaikan sesuatu, memudahkan untuk kesenangan komuniti, untuk kesenangan penduduk setempat. Okey, macam tadilah, untuk kesenangan penghuni rumah. Okey, untuk kesenangan, untuk memudahkan, untuk mengurangkan penggunaan ataupun untuk menjimatkan penggunaan bahan. Everything yang awak fikirkan, awak tulis. Mungkin awak ada beberapa idea yang banyak. Ada 3 idea, 4 idea. So sama-sama tu awak boleh bincang lah. Mungkin Nur Ain Fatihah dia tak ada idea, kering, tak ada apa-apa langsung, tak ada idea. Tak apa, kawan-kawan lain boleh bantu. Tapi kena ingat, tajuk projek dan tujuan projek pada minggu depan mesti kena bagi tahu. Okey?
Okey, sebelum kita bersurai, ada apa-apa nak tanya ke? Dengan saya sejam je, tak lama pun. Sebab jam yang kedua ni nanti sesama kamu untuk kamu berbincang. Berbincang dalam grup ke, kamu nak sambung terus dengan Google Meet ni pun boleh. Link saya dah bagi. Kalau saya end call semua ni tadi, awak nak pakai link yang sama pun boleh. Awak bincanglah sama-sama awak. Okey, boleh Natasha? Tuan nak tanya. Ya. Macam kalau kita buat, contohlah kita buat sensor tu kan, sensor tu kita betul-betul kena hasilkan dia. Tak, sensor tu sebenarnya dah ada dalam Shopee. Awak kena cari je. Okey, sensor untuk mengesan air. Sensor untuk mengesan api kebakaran. Sensor untuk mengesan tekanan yang tinggi. Sensor untuk everything lah. Sensor cahaya. Apa benda sensor awak carilah dalam Shopee tu. Shopee ni sambil-sambil awak belajar tengok barang tu, awak boleh compare lah. Awak type satu benda keluar macam jenis jenama ke apa benda, awak tengok satu-satu. So ingat, apa yang awak buat pada petang ini adalah laporan buku log yang kedua. Laporan kedua dalam buku log. Laporan pertama, apa yang awak tulis ialah taklimat daripada Dr. Sunita minggu lepas. Dalam buku log tu ya, apa awak tulis dulu atas kertas ke mana-mana ke, janji pada buku log tu nanti bila awak dah siap print, awak boleh tampal je. Tak perlu tulis balik lah. Tampal sahaja dalam buku log. Saya cakap laju lah ya. Sorry. Kalau rasa laju sangat, awak kena bagi tahu saya. Okey, minggu ini adalah minggu pertama awak berjumpa dengan supervisor, iaitu saya lah. So, dalam buku log, awak kena tulis apa yang saya bagi tahu, okey, dan apa yang awak kena buat, dan apa yang awak buat sesama ahli kumpulan. Okey, boleh? Buku log tu diary lah. Okey, diary kerja saya pada hari Jumaat petang. Minggu lepas saya dengar taklimat, minggu ni saya dengar taklimat daripada Cik Wan. So, minggu depan awak turn awak pula bagi taklimat kepada saya. Okey, Natasha bagi dia punya tajuk, ceritakan dia punya tujuan. Mungkin kat situ kita boleh discuss bersama. Okey, nak jumpa depan-depan minggu depan tak payahlah kot. Ataupun nak jumpa juga. Saya rasa tak perlulah. Secara online pun dah okey dah. Macam tak biasa online kan. Okey, Nur Ain Rosidi. Dengar ya apa yang saya cakap? Dengar tuan. Okey. Buku log. Catatkan apa yang Dr. Sinta buat. Minggu yang ini, catatkan apa yang saya telah terangkan. Nanti recording ni nanti saya akan upload dalam YouTube. Dan awak boleh tengok balik lah benda yang saya cakap. Okey. Laporan kedua, dalam buku log tu mesti ada apa yang saya bagi tahu, dan jam yang kedua mesti awak tulis apa yang awak buat. Tak apa, awak tulis je dulu. Dah atas kertas biasa, lepas tu nanti bila awak dah print, dah ada buku log tu, bawa awak tampal. Tak perlu tulis salin balik lah. Okey, ada apa-apa soalan sebelum kita bersurai? Ke tak nak bersurai lagi? Surai lah. Sejam je, tak boleh lama-lama. Nanti kamu boleh buat benda lain, data tu. Kalau pakai wifi tu, tak kisahlah. Okey, ada soalan? Rafiq Kamil, Syazlin. Okey, Nur Ain Fatihah tak ada? Ada? Ada lagi soalan? Tak ada. Okey, penerangan saya ni mungkin lebih landai sikit lah. Okey, berbanding dengan Dr. Sunita. Dr. Sunita bagi tahu, okey, point dia ada tajam. Point dia, okey, ini. Tapi kalau dengan saya, mungkin saya lebih normalize, saya lebih lembut dalam menerangkan penerangan point yang saya terangkan tadi tu dengan contoh yang banyak. So mungkin Dr. Sunita ada bagi beberapa contoh, tapi kalau kamu dengar daripada contoh yang lain, daripada lecturer yang lain, dapat memperbagaikan
kamu punya pencabahan idea. Okey, untuk tajuk ni ke, ataupun awak tanya kawan-kawan awak, okey lecturer kamu suruh buat apa ni, lecturer aku belum lagi, dia kata minggu depan, tanya orang lain, lecturer aku entah mana, kontak-kontak tak dapat, itu dia orang punya cerita. Okey, tapi yang penting untuk real week time, setiap minggu-minggu pada petang Jumaat ni kamu kena tunjukkanlah, okey, pada minggu depan apa yang kamu dah buat pada buku log, dan kemudian apa yang kamu akan kongsikan bersama dalam perbincangan kita ni, tajuk dan juga tujuan projek. Tajuk projek, tujuan projek. Nanti daripada satu grup ada 3 tajuk, kita akan bincang, dan minggu depan lagi pun sama, kita akan bincang-bincang sehinggalah sampai pada minggu ke-5 ataupun minggu ke-6. Kita akan tengok projek siapa yang sebenarnya yang lebih logik, projek siapa yang lebih senang untuk dicapai, projek siapa yang senang untuk kita buat bersama. Okey, apa tutup tangan tu. Okey, sekian sahaja daripada saya. Semoga pukul 4 dah sampai pukul 5 ni kamu boleh berbincang. Okey, dan hasil perbincangan tu kamu tulis dalam buku log. Okey, sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Salam. Terima kasih Tuan. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih, Cik.